Apakah jurang akses digital? Jurang akses digital merujuk kepada ketaksamaan ekonomi dan sosial antara masyarakat dalam peluang capaian dan penggunaan, serta manfaat teknologi maklumat dan komunikasi ICT seperti peranti dan internet. Namun, apa pula jurang akses digital dalam pendidikan? Jurang akses digital dalam pendidikan merujuk kepada ketidaksamaan peluang pelajar dalam mengakses teknologi maklumat dan komunikasi di sekolah. Akses pendidikan telah berkembang dengan adanya media elektronik dan platform dalam talian yang menjadi elemen menyampaikan maklumat dengan mudah dan cepat. Sistem pendidikan negara yang dipandu oleh Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia menjadi pembangunan literasi digital sebagai keutamaan. Namun, jurang digital masih wujud untuk mereka yang tinggal di kawasan pendalaman seperti masyarakat desa tani atau kawasan pendalaman. Di Malaysia, masih terdapat beberapa sekolah yang masih mengalami masalah jurang digital kerana mereka berada dalam terutamanya sekolah-sekolah di Sabah. Oh, ini ubah yang di sini ya, kalau apakah punca berlakunya hal sedemikian? Pertama sekali, isu sedemikian boleh berlaku disebabkan oleh penduduk desa yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang lemah terhadap penggunaan teknologi digital. Selain itu, faktor fizikal juga menjadi punca penduduk desa mengalami kesukaran mendapat akses kepada sumber pendidikan dan teknologi seperti kawasan di luar bandar dan juga pedalaman. Hal ini dikatakan kerana banyak kawasan desa terletak jauh dari pusat bandar, mempunyai jalan raya yang terhad serta menghadapi masalah liputan internet dan telekomunikasi yang lemah. Faktor bentuk muka bumi seperti kawasan berbukit, pedalaman, pulau atau hutan sulit menyukarkan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan teknologi. Disebabkan itu, penduduk desa sering ketinggalan dalam memperoleh maklumat, mengikuti pelajaran dalam talian dan menggunakan teknologi moden berbanding penduduk bandar yang menikmati kemudahan yang lebih lama. Tapi, apakah impak daripada punca-punca ini? Bagus soalan itu. Impak daripada isu ini adalah belajar di kawasan desa atau pedalaman akan ketinggalan dan jurang pembelajaran semakin melebar kerana tidak dapat mengakses benda yang sama dengan bahan pembelajaran digital dan sumber pendidikan interaktif. Hal ini menyebabkan pencapaian akademik menjadi tidak seksama. Seterusnya, penggunaan platform digital yang kurang menjadikan belajar sukar untuk memahiri teknologi yang menjadi elemen penting dalam penyampaian kandungan pendidikan. Sebagai contoh, platform seperti Google Classroom atau aplikasi pendidikan yang lain. Apa betul? Oh, ada pada sama saya kasi kenalan ng pinag-isunan. Kasi tidak tahu mana perpustakaan yang dekat sama saya. Perpustakaan? Ya kan sekarang modern, jadi kau boleh cari semua di sana aja. Terus kalau ada tab, kau cari di Google. Terus kau type apa yang kamu cari. Wow! Hebat kan? Di samping itu, kekurangan pendedahan kepada teknologi boleh mengahatkan peluang belajar pada masa hadapan kerana pembangunan teknologi yang pesat menyebabkan kebolehan penggunaan teknologi sangat diperlukan kepada setiap individu seorang pelajar. Isu ini dapat dilihat daripada perspektif falsafah, yaitu falsafah progresivisme. Perspektif falsafah ini mempercayai bahawa masyarakat dan individu sentiasa berkembang maju. Selain itu, falsafah ini juga mengutamakan pembelajaran melalui pengalaman, yaitu experiential learning, yaitu di mana pelajar belajar secara aktif dan membina kefahaman melalui aktiviti yang banyak berinteraksikan dengan persekitar. Eksperimen seperti eksperimen dan amali. Selain itu, falsafah ini juga menekankan pemikiran secara kritikal yang lebih mengutamakan kepada minat, bakat, dan juga keperluan pelajar dan fleksibel dan dinamik terhadap perubahan yang berlaku. Oleh itu, dalam isu ini, kekangan kemahiran digital, infrastruktur, dan keuangan dalam kalangan pelajar desa menunjukkan hasil yang berbeza dengan falsafah progresivisme. Dalam progresivisme, pelajar sepatutnya mendapat peluang yang sama untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Di samping itu, pendekatan progresivisme yang menggalakkan pertumbuhan kemahiran seperti literasi digital dan kreativiti. Kemudahan teknologi membolehkan mereka mudah menerima ide, terdedah dengan perkembangan sosial dan mahir dengan IT. Kegagalan menguasai kemahiran ini akan menjejaskan kebolehan mereka untuk mengembangkan kebolehan mereka secara optimal.
Isu jurang digital juga mempunyai hubungan yang rapat dengan pembangunan insan secara menyeluruh dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek, seperti yang digariskan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Baiklah, dari segi jasmani pula, teknologi membantu meningkatkan produktiviti dan kecekapan kerja dengan mengurangkan beban fizikal dan mempromosikan gaya hidup yang sihat. Sebagai contoh, pelajar dapat mengakses aktiviti pembelajaran seperti video pendidikan kejasmani dan kesehatan. Selain itu juga, dari segi emosi, kemudahan menggunakan teknologi yang berkesan dapat meningkatkan minat, mengurangkan perasaan terpinggir pelajar dan memberi motivasi kepada pelajar. Dan dari segi rohani pula, teknologi juga boleh dimanfaatkan untuk mendalami dan memperoleh bahan berunsur nilai agama dan moral untuk membentuk sasiah pelajar yang terbaik. Dan yang terakhir, dari segi intelek pula, penggunaan teknologi yang berkesan mampu meningkatkan penguasaan ilmu, kemahiran digital dan pemikiran kritis yang selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Maka teknologi dilihat dapat mengembangkan potensi elemen yang ada di dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini. Platform digital membolehkan wujudnya pendidikan yang berterusan dan kemahiran pemikiran kritis ini untuk kerana pelajar mampu mengakses pembelajaran pada bila-bila masa. Teknologi yang bertujuan meningkatkan akademik dan pembangunan sasiah dapat membentuk insan yang seimbang. Seterusnya kita masuk dalam pengaksesan digital boleh diaplikasikan dalam rukun negara kita, yaitu prinsip rukun negara yang ketiga, keluhuran perlembagaan yang menekankan jaminan hak asasi dan keadilan bagi semua warga negara tanpa mengira kaum dan agama. Oleh itu, setiap rakyat berhak menikmati peluang pembangunan yang adil dalam pendidikan maupun teknologi. Jurang digital hendaklah diatasi bagi memastikan keadilan sosial dapat dicapai. Seterusnya, prinsip rukun negara yang terakhir yaitu kesopanan dan kesusilaan, di mana mengingatkan masyarakat agar menggunakan teknologi dengan beretika, hanya menyebarkan maklumat yang sahih dan menghormati privasi pengguna lain. Elakkan menggunakan kata-kata pesat, provokasi, atau menyindir pengguna lain untuk mengekalkan keharmonian. Terima kasih. Apakah cara yang boleh dilakukan bagi mengatasi isu ini? Pihak kerajaan memberi bantuan dengan memberikan garansi telefon pintar atau komputer riba secara percuma kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Hal ini bagi meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi. Selain itu, mereka juga boleh melakukan penambahbaikan infrastruktur di sekolah luar bandar dan di pinggir bandar. Ini antaranya menaburkan dalam menyediakan akses internet yang baik untuk kegunaan masyarakat. Meningkatkan literasi digital dalam negara juga mampu mewujudkan pembelajaran kemahiran digital dan pengkomputeran dalam kurikulum sekolah. Secara kesimpulannya, jurang digital merupakan cabaran utama dalam merealisasikan pembelajaran abad ke-21 ini. Oleh itu, usaha bersepadu daripada semua pihak amat diperlukan untuk memastikan masyarakat desa turut menikmati manfaat transformasi digital demi mencapai pembangunan negara dan inklusi dan sejahtera di masa akan datang.